Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina bi hidayatil 'arifin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir. Allahumma rabbi tammim bi khair, amma ba'. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita dapat bersama-sama dalam sebuah majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih pada semua yang bersama dengan saya. Dan sebelum saya memulakan pengajian kita pada malam ini, terlebih dahulu saya memohon kepada semua yang bersama yang menyaksikan live ini dan yang akan menyaksikan live ini, mohon sama-sama untuk kita kongsikan di wall Facebook masing-masing. Mudah-mudahan ianya dikira sebagai salah satu kebajikan kita. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kebajikan, perbuatan baik yang kita lakukan, insya-Allah tuan-tuan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang melakukan kebaikan yang walaupun sebesar zarrah, sebesar atom, sebesar zarrah sekalipun, insya-Allah dia akan dapat melihat perbuatan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan orang yang melakukan kejahatan yang walaupun sebesar zarrah tetap akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, insya-Allah. Jadi saya mohon kepada semua, sebelum kita memulakan pengajian kita pada malam ini, terlebih dahulu saya mohon pada semua untuk sama-sama kita share dan kongsikan pengajian ini. Mudah-mudahan orang ataupun mereka yang tidak sempat untuk bersama dengan kita, ataupun mereka yang mungkin tidak mengetahui tentang adanya majlis ilmu yang dipancarkan daripada Facebook page Masjid Kota Damansara ini, juga akan mendapat kebaikan dan kebajikan ataupun kelebihan daripada perkongsian ilmu yang akan kita kongsikan pada malam ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung pengajian kita dalam kita membahaskan perkara berkaitan dengan fiqh ibadah. Perkara berkaitan dengan fiqh ibadah. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita masih berada di dalam perkara perbahasan berkaitan dengan membaca Fatihah. Berkaitan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah pembacaan Fatihah. Baik, kata musannif rahimahullahu taala, dia kata fa illam yuhsin syai'a bi an ajaza an dzalika kulli. Dia kata sekiranya seseorang itu langsung tidak boleh membaca al-Fatihah. Ya, seseorang itu langsung tidak boleh membaca al-Fatihah. Sebelum ni kita telah bahas beberapa perkara, beberapa masalah, beberapa keadaan seseorang yang bersembahyang itu. Ada yang boleh baca Fatihah, ada yang boleh baca surah lain, ada yang boleh baca zikir, ada yang boleh baca separuh daripada Fatihah, ada yang boleh baca separuh yang awal saja, ada yang boleh baca separuh yang kemudian saja. Semuanya telah kita bahaskan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita nak baca ataupun kita nak bahas berkaitan dengan seseorang yang langsung tidak boleh membaca Al-Fatihah, yang langsung tidak boleh membaca ayat Al-Quran, zikir dan doa, walaupun terjemahan zikir dan doa, langsung tidak boleh. Nak baca Fatihah tak boleh, Quran pun tak ingat, zikir pun tak reti, nak doa pun tak reti, nak baca terjemahan zikir dan doa pun tak reti.
Maka apakah yang perlu dia lakukan? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa waqafa wujuban qadra al-Fatihah. Dia kata apa? Maka dia wajib berdiri. Maknanya seorang yang bersembahyang tersebut, dia wajib berdiri sekadar lama membaca Al-Fatihah. Macam mana? Fi zannihi li'annahu wajibun fi nafsih. Maknanya dia kena berdiri. Dalam keadaan dia berdiri tersebut, maka dia ambil tempoh sekadar mana pembacaan Fatihah. Agak-agak pada sangkaan diri dia. Dia baca Fatihah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia sebenarnya dalam baca Fatihah ni dia ada masa dia. Ya, kalau kita mengaji dalam bab perkara berkaitan dengan solatul jamaah, ya, dia ada masalah masbuk dan juga muafiq. Di sana dibahaskan kadar yang macam mana baca Fatihah ni, iaitu kadar yang sederhana. Kadar yang sederhana, tuan-tuan dan puan-puan, ialah sekadar lebih kurang dalam 25 saat dan ke atas lah. 25 saat dan ke atas. Jadi dalam tempoh tersebut, maknanya seorang makmum tersebut, dia angkat tangan, dia ikut Allahu Akbar. Dia nak baca benda lain tak boleh. Nak takbir pun tak boleh, apa pun tak boleh dia ni. Nak baca Fatihah tak boleh, tak reti, tak pandai apa. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dia hendaklah berdiri sahaja dengan kadar ambil masa 25 saat tadi. 25 saat tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, qala Ibn Naqib. Ibn Naqib berkata, adakah digalakkan dia berdiri lebih lama sedikit dari kadar berdiri membaca Al-Fatihah? Kemudian dia kata, aku tidak pernah berjumpa dengan mana-mana ulama yang mengatakan perlu berdiri lebih lama sedikit daripada tempoh membaca Al-Fatihah. Maknanya, adakah dia nak kaitkan seumpama seperti mana zikir-zikir? Kadang-kadang ada ulama mengatakan bahawa kena baca lebih sikit. Kalau ayat Quran kena baca lebih sikit daripada Al-Fatihah. Maka dalam bab ini, kata Ibn Naqib, dia tak kata bahawa aku tak pernah jumpa mana-mana ulama yang mengatakan demikian, yang perlu untuk dia berdiri lebih lama daripada kadar yang sepatutnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syarbini, Al-Khatib Asy-Syarbini menyatakan adalah perlu berdiri lebih lama sedikit daripada tempoh berdiri membaca Al-Fatihah. Maknanya dia ambil sedikit. Kalau kita kata 25 saat, ambillah lebih kurang dalam 30 saat ataupun 35 saat. Ambil tempoh yang lebih panjang sedikit daripada tempoh yang biasa. Baik, apapun yang penting, dia tetap kena berdiri sebagai tanda dia menghormati waktu itu untuk membaca Fatihah, yang walaupun dia tak pandai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini tata cara dia. Tata cara dia. Kalau kita mengajar anak kita pun, anak kita nak baca Fatihah tak reti, nak baca zikir tak reti, nak baca Al-Quran tak reti, nak baca terjemahan pun tak reti, ataupun orang yang baru masuk Islam dan seumpama dengan mereka, maka tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang kita kena maklumkan kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, walamma kana al-Fatihati sunnatani sabiqatani wa huma du'aul iftitah wa ta'awudz, iaitu Al-Fatihah mempunyai dua sunat sebelumnya. Fatihah ni dia ada dua sunat sebelum dan juga dia ada dua sunat yang selepas. Apa dua sunat yang sebelumnya? Iaitu doa iftitah dan juga ta'awudz. Kalau kita semayang ni tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita membaca surah Al-Fatihah, kita ada dua perkara sunat yang kita buat. Apa dia? Iaitu doa iftitah. Ini selalu kita buat. Kemudian kita ada ta'awudz. Ta'awudz ni kata ulama, sebagian ulama kata setiap rakaat kita membaca at-ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ada pendapat kata boleh kita baca kuat a'udzubillah ni, tak apalah tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting itu dua perkara sunat yang kalau boleh kita jangan tinggalkan langsung untuk membaca dua ataupun melakukan dua perkara sunat ini. Kemudian kita baca Fatihah. Selepas membaca Fatihah, ada pula dua perkara sunat yang kita kena buat. Fatihah ini rukun yang dihimpit, diselangi ataupun yang berada di tengah di antara dua perkara sunat. Dua yang sunat yang pertama Al-Fatihah, doa iftitah dan juga at-ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Kemudian selepas Fatihah ada dua benda sunat yang kita kena buat. Apa dia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Iaitu amin dan juga membaca surah. Lafaz amin. Lafaz amin. Sama ada kita sembahyang seorang ataupun kita sembahyang berjemaah, lafaz amin kena baca ataupun disunatkan baca. Baik. Kemudian dia kata wa yusannu aqibal Fatihah ba'da saktatin latifatin amin. Disunatkan sebaik sahaja selepas Al-Fatihah, iaitu selepas diam sekejap melafazkan amin. Dia panggil saktah latifah, diam sebentar. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ni tuan-tuan dan puan-puan ya, dia kalau kita tengok cara sembahyang orang yang bermazhab Syafi'i ini, dia lebih, kita bukan kata nak merendahkan mazhab lain, tidak. Ya, tidak. Kita mengatakan bahawa orang yang bermazhab Syafi'i ini dari sudut sembahyangnya, wuduknya, sembahyangnya agak teratur. Sebab apa? Di dalam mazhab Syafi'i ada saktah. Di dalam mazhab Syafi'i ada tamakninah. Ya, saktah ni bila tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita lihat ketika mana kita qiyam tersebut, kita takbir Allahu Akbar. Selepas takbir Allahu Akbar tersebut, kita disunatkan saktah, diam sebentar. Kemudian kita masuk kepada doa iftitah. Kan? Kemudian selepas selesai doa iftitah, wa ana minal muslimin, kan? Disunatkan saktah sekali lagi. Saktah, kita diam sekali lagi. Kemudian kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita pun baca bismillah sampai waladdallin. Saktah sebentar. Amin. Lepas amin, saktah lagi. Kalau kita sembahyang seorang tuan-tuan dan puan-puan, boleh terus kita baca surah. Tetapi kalau seseorang tersebut menjadi imam, ya, yang ni perhatian kepada imam-imam. Yang jadi imam ni, kita bermazhab Syafi'i ni, sebaiknya kita saktah lebih lama. Saktah kita lebih lama daripada orang yang sembahyang sendirian. Sebab apa kita saktah lama di situ? Kita baca kuat sebagai contoh. Ya, kita sembahyang maghrib, kita sembahyang isyak, kita sembahyang subuh, kita sembahyang Jumaat. Yang menjadi imam, selepas waladdallina amin, amin tersebut, kemudian kita saktah. Saktah yang agak lama sedikit. Lama tu kadar yang macam mana? Sekadar makmum sempat untuk membaca surah Al-Fatihah. Kita agak-agak lah. Kita mana boleh nak ulang surah Al-Fatihah, kita dah baca. Maknanya kita agak-agak makmum dah baca Al-Fatihah. Makmum yang orang kata yang elok bacaannya lah. Bukan yang makmum yang jenis waswas ni duk bismillah tak habis-habis kita bila baca surah. Kan maknanya makmum yang mana dia ni tuan-tuan dan puan baca yang agak elok, kan kita agak macam tu. Terkadang kita ni sebagai imam kita boleh dengar bacaan makmum. Makmum yang agak baca kuat sikit, iyyaka na'budu sampai waladdallin, kita agak-agak dia nak habis tu, kita boleh untuk baca surah. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab nak meraihkan satu ayat daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, ni kita sekarang ni ramai di kalangan ayah-ayah, ya kan, ayah-ayah sekarang ni yang menjadi imam di rumah, kan, orang lelaki ramai yang jadi imam di rumah sekarang ni. Ni benda yang kena perhatikan. Kita jadi imam ni seronok lah, kan, bila jadi imam macam-macam lah. Selain daripada bacaan, kita kena tambah perbaiki, ada benda-benda yang kita kena perbaiki tambahan. Apa dia? Saktah di antara amin dan juga bacaan surah. Kita nak meraihkan firman perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata apabila dibacakan Al-Quran fastami'u lah, maka hendaklah kamu dengar ayat yang dibaca tersebut, wa ansitu, dan diam. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita bermazhab Syafi'i sebagai makmum, kita diwajibkan untuk membaca Fatihah. Sebab apa? Fatihah itu merupakan rukun. Sama ada dia menjadi imam, dia menjadi makmum, dia sembahyang seorang, tetap kena baca Al-Fatihah. Dalam mazhab yang lain, kerana berdasarkan daripada ayat ini, sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa tidak wajib untuk membaca Fatihah.
Kalau imam baca kuat. Ada setengah pendapat yang lain kata baca kuat ke, perlahan ke, semuanya tak wajib. Sebab apa? Sebab bacaan dia sudah ditanggung oleh imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Kan, imam baca, imam menanggung bacaan makmum. Dan setengah pendapat mengatakan bahawa hanya ketika mana imam baca kuat. Kalau imam baca perlahan, ketika itu dia wajib untuk baca. Dalam mazhab Hanafi sebagai contoh, mazhab Hanafi mengatakan bahawa kalau imam baca kuat, sembahyang maghrib pada 2 rakaat yang pertama, sembahyang isyak 2 rakaat yang pertama, imam baca kuat, ketika itu makmum tidak wajib untuk baca. Sebab apa? Mendengar bacaan imam. Dalil mereka pada wa idza quri'al Quran, apabila dibacakan Al-Quran, Allah Taala perintahkan jangan kamu baca apa-apa, fastami'u lah, kamu dengar, wa ansitu, dan kamu diam. Maknanya di situ mereka mengambil nas ataupun dalil ini bahawa tak wajib untuk baca Al-Quran. Sebab apa? Allah Ta'ala perintahkan supaya dengar ayat Al-Quran apabila dibaca. Jadi kita bermazhab Syafi'i macam mana? Sedangkan Nabi SAW sebut dalam satu hadis, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab, yakni membaca surah Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan dan puan, macam mana kita nak gabungkan? Dalam mazhab Syafi'i ini, ayat perintah Allah Subhanahu wa taala sebut supaya supaya Al-Quran itu apabila dibaca hendaklah didengari. Diam dan didengari. Ayat perintah Nabi supaya dibacakan surah Al-Fatihah. Maka digabungkan di antara dua ni. Orang yang jadi imam kena raikan. Sunat untuk dia diam sebentar. Diam sebentar untuk meraihkan saktah yang lebih lama, yang agak-agak makmum boleh untuk dia membaca Al-Fatihah, dan juga dia dapat mendengar bacaan imam. Setelah mana dia habis baca Fatihah, dia dengar bacaan imam. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, oleh kerana itu tuan-tuan dan puan yang nak jadi imam ni, tolong perhatikan. Kita yang dah jadi imam di rumah ni, tolong perhatikan. Kalau isteri-isteri yang bersama dengan saya, tolong bagi tahu, abang malam ni dengar pengajian di Facebook Masjid Kota Damansara ni, bagi tahu kata kena ada saktah yang lebih panjang. Bila? Kalau dia baca kuat. Kalau dia baca perlahan, tak payah saktah lah. Kalau dia saktah lagi, tunggu lagi, makmum dah baca. Yang ni kalau dia baca kuat, selepas waladhdallin, amin, kita pun diam sebentar. Imam ni diam sebentar, makmum ketika itu ambillah peluang untuk apa? Untuk baca surah Al-Fatihah. Ambil peluang di situ. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lafaz amin itu sama ada Al-Fatihah itu dibaca di dalam solat atau di luar solat. Maknanya lafaz amin itu tetap sunat dibaca. Bila? Sama ada dibaca Al-Fatihah itu di luar sembahyang ataupun di dalam sembahyang. Kan kita biasa kalau baca doa, kita sebut Al-Fatihah. Zikir lepas sembahyang, Al-Fatihah, waladhdallin, amin. Tetap kita baca amin di situ. Akan tetapi melafazkan amin dalam solat adalah sangat-sangat dituntut berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan lain-lain daripada Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, katanya, saya pernah mengerjakan salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Saya pernah mengerjakan salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qala waladhdallin qala amin. Apabila Nabi SAW menyebut waladhdallin, baginda pun menyebut amin. Wa madda sautah, dan Nabi memanjangkan, dipanjangkan. Wa madda biha sautah, dan Nabi memanjangkan dengannya, yakni dengan bacaan amin tersebut suaranya. Amin, panjangkan. Jadi ini yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan lain-lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini nas dia ataupun dalilnya yang menunjukkan sunatnya untuk kita membaca amin ketika mana selesai membaca surah Al-Fatihah. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Idz qala al-imamu waladhdallin faqulu amin.
fa inna man wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, ini tentang fadilat membaca amin. Simple saja tuan-tuan dan puan-puan, ya. Simple saja. Kelebihan ini untuk siapa tuan-tuan dan puan-puan? Untuk orang yang sembahyang berjemaah. Sembahyang seorang tak dapat benda ni. Sembahyang berjemaah dapat benda ni. Apa dia? Il qalal imamu, apabila imam mengucapkan waladdallin, kan, imam sebut waladdallin, maka hendaklah kamu berkata amin. Fa inna man wafaqa qawluh, maka sesiapa yang ucapannya itu serentak dengan ucapan para malaikat, nescaya diampunkan untuknya dosanya yang dahulu dan yang kemudian. Hadis ini ialah hadis yang sahih. Tuan-tuan dan puan-puan, kelebihan sembahyang berjemaah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita usaha tuan-tuan dan puan-puan. Ya, jangan jadikan alasan masjid tutup, masjid tak boleh nak pergi, kita tak sembahyang berjemaah. Ya, boleh je saja buat di rumah. Orang yang ada kecintaan untuk sembahyang berjemaah, dia tak risau tuan-tuan. Kalau masjid tutup, dia ada cara dia. Macam kita lah tuan-tuan. Ya, dalam bab keduniaan ni kita pandai sangat usaha tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tak dapat kerja, kita berniaga. Kan, tak boleh buat kerja, tak boleh berniaga macam ni, kita berniaga macam ni. Ada tak kita mengeluh? Oh, oleh kerana kita ni tak boleh kerja, kita pun duduk relax, tak buat apa. Tak, kita tetap akan usaha untuk dapatkan cara macam mana untuk kita dapatkan sumber pendapatan kita, nak cari makan minum kita. Adakah hanya ibadat saja? Apabila masjid tutup, geram tak payah sembahyang Jumaat. Kita seolah-olah kita marah kepada satu benda sehingga menyebabkan diri kita sendiri yang jadi rugi tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sebenarnya nak sembahyang berjemaah boleh sahaja tuan-tuan. Oleh kerana hari ini masjid tutup, adakah hilang pensyariatan solat Jumaat, solat berjemaah? Ya, tak hilang benda tu. Tetap boleh kita buat di rumah, dengan ahli keluarga kita. Kita kalau sebagai suami jadi imam, isteri ikut, masya-Allah tabarakallah. Sebelum ni tak pernah lagi sembahyang berjemaah dengan keluarga, kali ini kena sembahyang berjemaah dengan keluarga. Cuba buat tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya inilah tanda keharmonian sesebuah rumah tangga. Kita boleh bina tuan-tuan dan puan-puan dengan cara yang macam ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka fadilatnya, kelebihannya ialah kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan ucapan amin yang kita sebutkan itu apabila bertepatan. Sama seperti mana yang wafaqa qawlu qaulal malaika, ucapan amin iaitu serentak dengan ucapan para malaikat, maka tuan-tuan dan puan-puan, dia akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi kesalahan-kesalahan yang telah lalu dan yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu kelebihan yang cukup besar tuan-tuan. Ya, dalam sembahyang, keampunan, jalan untuk mendapat keampunan cukup banyak. Ya, kita sembahyang, sebelum kita sembahyang kita berwuduk, kan? Kemudian kita sembahyang, ucapan amin ampun dosa, kita rukuk gugur dosa, sujud gugur dosa. Masya-Allah tabarakallah. Kalau kita lihat tuan-tuan, banyaknya jalan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hairan kita tuan-tuan dan puan-puan bila mana seseorang pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan dosanya masih belum mendapat keampunan daripada Allah. Heran tak kita tuan-tuan dan puan-puan? Kalau seseorang tersebut rajin sembahyang, berpuasa, rajin lakukan ibadat, tapi bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia masih membawa dosa-dosa dia. Tuan-tuan dan puan-puan, sepatutnya bila mana seseorang tersebut sudah menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah paling-paling tidak dosanya berkurangan. Dosanya berkurangan. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat fadilat tentang pengampunan dosa ni cukup banyak tuan-tuan dan puan-puan. Berjalan ampun dosa, sembahyang ampun dosa, wuduk ampun dosa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini semua jalan-jalan untuk kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang cukup simple, yang cukup mudah untuk kita mendapat keampunan itu ialah dengan cara mengucapkan amin. Amin yang mana? Amin dalam sembahyang berjemaah. Kalau sembahyang seorang, tak.
Sebab apa? Sebab dikaitkan dengan bacaan imam. Apabila imam baca dan ucapan kita menepati serentak dengan ucapan para malaikat, maka dosa kita akan diampunkan. Tapi adakah kalau kita sembahyang seorang tak disunatkan untuk baca amin? Tetap disunatkan. Kita hanya dapat fadilat sunat membaca amin. Tapi fadilat untuk yang ni dia khusus. Kalau kita lihat pada nas ini, khusus untuk orang yang sembahyang secara berjemaah. Baik. Maksud yang kata sebaik sahaja selepas di sini bukanlah bermaksud lafaz amin bersambung dengan Al-Fatihah, tetapi dipisahkan antara Al-Fatihah dengan amin dengan diam sekejap bagi membezakannya dengan bacaan Al-Fatihah, bagi menunjukkan bahawa amin itu bukannya sebahagian daripada Al-Fatihah. Jadi diam sebentar itu ialah sunat. Tapi kalau kita tak mau diam sebentar sebelum kita baca amin, contohnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, boleh tak? Boleh tuan-tuan dan puan-puan, tapi tak dapat pahala sunat di situ. Kita disunatkan untuk berhenti waladdallin amin, diam sebentar. Supaya apa? Supaya dibezakan di antara Al-Fatihah dan juga lafaz amin. Baik. Jadi lafaz amin ni tuan-tuan dan puan-puan, adakah dia ada tempoh dia? Ada tempoh tak nak baca amin ni? Oh, orang baca ramai sangat, kita baca nantilah, kejap lagi lah. Ataupun kita duk kalut dengan benda lain. Contohnya, kita duk kalut dengan doa iftitah. Hanifah muslimah wa ma ana min Hanifah muslimah wa ana min wa ma ana minal musyrikin inna salati iman waladdallin. Macam mana kita ni? Jadi tempoh tu boleh tak tuan-tuan dan puan-puan? Tempoh mengucapkan amin hanya tamat apabila mula melakukan perbuatan atau bacaan lain mengikut pendapat Al-Asah seperti mana disebutkan di dalam kitab Al-Majmu'. Maknanya selagi mana tak buat perbuatan lain, boleh untuk kita mengucapkan amin. Dan ada pendapat yang kedua mengatakan bahawa tempohnya hanya tamat dengan rukuk. Selagi mana kita tak rukuk, selagi mana imam tak rukuk, maka tuan-tuan dan puan-puan masih lagi boleh untuk kita mengucapkan amin. Tapi sebaik-baiknya tuan-tuan dan puan-puan serentak. Kalau kita sembahyang berjemaah ni serentak bersama dengan orang lain, mudah-mudahan itulah tempat yang bersesuaian seperti mana yang dikehendaki dengan wafaqa qawluhu qawlal malaikah, muwafaqat ataupun serentak dengan ucapan para malaikat tersebut. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi tempoh untuk baca amin tu ada. Kemudian amin khusus dibaca hanya selepas membaca Al-Fatihah. Amin ini, lafaz amin ini hanya khusus selepas membaca Al-Fatihah. Kerana sebahagian Al-Fatihah adalah doa. Dalam Al-Fatihah ni dia ada mengandungi pujian-pujian pada Allah. Ya, pujian-pujian pada Allah. Ada doa tuan-tuan. Apa doa? Iaitu selepas mana kita puji Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kemudian ayat di tengah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ni pemisah di antara dua. Antara puji dan juga antara doa. Kita masuk pula ayat yang seterusnya, ihdinas siratal mustaqim. Yang ni kita mula memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah masuk kepada satu doa. Maka disunatkan orang yang membacanya memohon Allah taala memperkenankannya. Sebab apa? Lafaz amin itu di antara maknanya ialah perkenankanlah. Lafaz amin. Nanti kita akan masuk tentang berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan amin. Jadi amin tidak disunatkan selepas membaca ayat-ayat yang menggantikan Al-Fatihah dan doa. Seperti mana dalam pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bahawa Fatihah boleh digantikan dengan bacaan yang lain bagi orang yang tidak mampu untuk baca Fatihah. Contohnya dia mampu baca surah. Dia mampu baca surah yang seumpama dengan Fatihah. Dia ambillah 7 ayat sebagai contoh. Adakah surah selepas selesai surah tersebut dia boleh baca amin? Tidak. Sebab apa? Lafaz amin hanya terkhusus untuk bacaan Fatihah sahaja. Ini special tuan-tuan. Special. Ataupun adakah dia baca zikir boleh baca amin selepas selesai 7? Tak boleh juga. Tak disunatkan untuk dia baca
amin. Sebab apa? Amin hanya terkhusus untuk orang-orang yang membaca Al-Fatihah saja. Al-Ghazi berkata, perlu disebut bahawa jika ayat atau zikir itu mengandungi doa, maka disunatkan mengucapkan amin. Perkara ini juga disebutkan oleh Ar-Royani. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan bahawa kalau sekiranya zikir tersebut ataupun dia membaca doa sebagai tanda ganti bagi Al-Fatihah. Ini bagi orang yang tidak mampu, ya, bukan bagi orang yang mampu. Orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah, dia membaca doa. Dia ambil satu doa yang agak panjangnya sama seperti mana Fatihah. Kan? Dia pun berdoa lah tengah berdiri tersebut. Selepas selesai doa tersebut, adakah boleh untuk dia baca amin? Kata ulama, boleh untuk dia membaca amin. Sebab apa? Ia adalah doa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah. Ruya an Aisyah radhiyallahu taala anha marfu'an. Faedah ni kalau kita mengaji dalam kitab Arab, tuan-tuan, dia nak bawa satu benda. Satu benda kalau tuan-tuan dan puan-puan ngaji kitab Arab ataupun kitab Jawi lama, dia akan ada faedah. Faedah ni apa dia maksud dia? Faedah ini ialah benda yang dia nak bawa, perkara yang berkaitan dengan perbincangan tapi di luar tajuk. Perkara yang berkaitan dengan perbincangan. Ya, sekarang kita bincang berkaitan dengan lafaz amin tapi di luar tajuk, bukan perkara yang masuk dalam tajuk. Masuk dalam tajuk maksudnya macam mana, tuan-tuan? Tidak berkaitan dengan bacaan Fatihah dan sebagainya, tapi di luar sedikit daripada tajuk perbincangan. Apa dia? Iaitu satu riwayat, satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana dia riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, hasadana al-yahud 'ala al-qiblati allati hudina ilaiha wa dhallu 'anha wa 'ala al-jumu'ati wa 'ala qawlina khalfa al-imami amin. Dia kata apa dia? Kaum Yahudi berhasad dengki. Hasad lagi, dengki lagi. Dalam bahasa Melayu kita ni. Kepada kami, yakni kepada kita, terhadap kiblat yang telah dihidayahkan kepada kita, yakni kepada kami, menghadapnya sedangkan mereka sesat daripadanya. Orang Yahudi cemburu, kan? Jealous, hasad, dengki dengan kiblat kita. Apa dia? Kita menghadap Baitullahil Haram. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau dulu sebelum menghadap ke Baitullahil Haram, kita sebagai orang Islam zaman Nabi SAW di awalnya menghadap Baitul Maqdis. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ahli sufaha, golongan Yahudi, kan, pakat duk kata pada Nabi SAW, tengok Muhammad sembah ataupun menghadap Baitul Maqdis juga, kan? Jadi apa beza? Tak ada beza. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, timbul keinginan pada Nabi SAW agar ditukar kiblat tersebut daripada menghadap Baitul Maqdis kepada Baitullahil Haram. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dalam sembahyang zuhur Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, fawalli wajhaka, pusingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, dalam sembahyang zuhur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara tersebut menjadi perkara yang dihasad oleh golongan Yahudi. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Nabi SAW lagi, wa ala qaulina khalfal wa alal jum'ah, dan juga cemburu ataupun dengki terhadap kita ni mampu untuk sembahyang Jumaat. Golongan Yahudi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, orang Yahudi cemburu dengan amalan orang Islam boleh sembahyang Jumaat. Hari ni bukan kata orang Yahudi, orang Islam pun cemburu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Tak ramai yang boleh sembahyang Jumaat. Tak ramai yang boleh sembahyang Jumaat. Yang boleh sembahyangnya pegawai masjid, imam, bilal, siap, mereka ni boleh sembahyang Jumaat. Yang duduk luar ni tak boleh nak sembahyang Jumaat. Cemburu juga. Tak apalah tuan-tuan dan puan-puan, kita cemburu bukan sebab cemburu nak marah, tapi cemburu sebab kita teringin untuk melakukan ibadah tersebut. Mudah-mudahan cemburu kita itu cemburu yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cemburu kita cemburu yang berpahala, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kemudian wa ala qaulina khalfal imami amin, dan terhadap
ucapan kami. Apa dia ucapan kami? Amin di belakang imam. Yang ni perkara yang dicemburui oleh golongan Yahudi terhadap umat Islam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala lagi, wa yajuzu, dan disunatkan membaca amin itu. Ada beberapa jenis bacaan. Yang pertama, wa yusannu aqibal Fatihah amin khafifatil mimi bil maddi. Okey, dia ada beberapa jenis bacaan amin ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, amin, sebelum kita masuk dalam jenis bacaan, kita nak tahu bahawa amin itu ialah isim fi'il. Kalau kita mengaji nahwu ni tuan-tuan dan puan-puan, kita mengaji bahasa, tata bahasa Arab, kita akan belajar isim, kita akan belajar fi'il, kita akan belajar huruf. Isim ni apa dia? Nama. Kalau kita mengaji bahasa Inggeris kan, noun. Fi'il, verb. Sebagai contohnya, kata kerja, kata nama, kata kerja. Kalau mengaji bahasa Melayu, yang ni nama, yang ni kerja. Kan, isim fi'il. Jadi dia ada isim, dia ada fi'il. Fi'il ini ialah perbuatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, amin ini dia bukan isim, dia bukan fi'il, tapi dia isim fi'il. Isim ni nama, fi'il ni perbuatan. Jadi dalam bahasa Arab dia ada satu benda lagi yang dipanggil dengan isim fi'il. Dari sudut lafaznya, dari sudut kalimatnya ialah isim. Kalimatnya ialah isim, tapi dari sudut maknanya, ialah fi'il. Apa dia? Amin itu. Amin ialah bermakna istajib, perkenankanlah. Jadi perkenan ini ialah perbuatan. Fi'il amar, isim fi'il. Isim, dia ada isim fi'il amar. Dipanggil. Isim fi'il. Jadi isim fi'il di sini ialah bermaksud perkenankanlah. Jadi dari sudut lafaz tu isim, tetapi dari sudut maknanya, makna ialah makna fi'il. Jadi ini special lafaz amin. Dia ada lagi beberapa perkataan lain di dalam bahasa Arab yang menjadi ataupun contoh bagi isim fi'il. Ada lagi beberapa perkataan yang lain. Baik. Jadi kita tak perlu panjang dalam perkara ini. Kemudian dalam bahasa Arab, huruf akhirnya berbaris fathah seperti mana kaifa dan aina. Aminah. Aminah. Kan? Ini seperti mana kaifa dan juga aina. Menurut bahasa yang masyhur dan fasih, cara menyebut amin ialah huruf mim tanpa tasydid, tanpa syaddah, tanpa sabdu. Amin tanpa sabdu dan dipanjangkan. Ini cara sebutan yang fasih. Amin, dipanjangkan. Seorang ahli syair pernah berkata, amina amin la arda biwahidatin hatta uballighuha alfaini amina. Amin amin, saya tidak reda dengan sekali sehingga saya mencapainya 2000 kali amin. Harus juga, baik, harus juga menyebut amin tanpa memanjangkan sebutan alif kerana ia tidak mencacatkan makna. Contohnya macam mana? Amin. Boleh sebut. Lafaz yang paling fasih ialah amin. Itu lafaz yang paling fasih. Boleh juga kita sebut amin. Al-Wahidi menceritakan terdapat bahasa yang ketiga bagi amin yang disertakan dengan mad, iaitu al-imalah. Kalau nak imalah ni macam mana? Condong. Imalah ni condong. Kalau tuan-tuan mengaji ataupun pernah ke Lubnan, orang Lubnan ni dia bercakap imalah. Imalah ni dia condong. Condong, dia sebut bahasa dia. Macam mana saya nak sebut contoh, macam mana saya pun tak perasan nak sebut contoh di sini. Imalah ni macam kita baca bismillahirrahmanirrahim, majreha, reha, kan. Jadi
lafaz amin pun boleh untuk dibaca dengan imalah. Macam mana? Amin. Amin. Dia imalah ni dia bukan fathah, dia juga bukan kasrah. Dia pertengahan di antara fathah dan juga kasrah. Amin. Tuan-tuan boleh buat macam tu. Nak buat macam tu pun boleh. Kita nak ingat, amalan ni kita mengaji yang pertama ialah dengan cara amin. Satu. Kemudian bacaan yang kedua, amin pun boleh. Ataupun bacaan yang ketiga, amin. Yang ni biasalah. Kadang-kadang kita pun bila kita semayang ramai-ramai, bunyi macam imalah. Tak apalah tuan-tuan. Imalah pun boleh untuk dibaca. Dengan cara yang macam tu. Ada juga diberitahu sebutan mim secara bertasydid dengan memendekkan atau memanjangkan huruf sebutan alif yang bermakna kami menuju kepadamu. Maknanya dia boleh baca dengan cara amin, ditasydidkan huruf mim tersebut. Amin. Kadang-kadang kita pun ada dengar juga sebutan yang macam tu. Amin ataupun amin. Maknanya kami menuju kepadamu dan engkau terlalu pemurah untuk tidak menghampakan sesiapa yang meminta kepadamu. Itu makna dia. Kalau baca dengan cara yang macam tu. Membaca cara ini adalah salah dari segi qiraat. Bacaan macam ni salah dari segi qiraat. Tapi ada yang baca macam tu. Malah ada yang mengatakan ia adalah bacaan yang syaz dan tertolak. Jadi seelok-eloknya bacaan yang macam tu tak perlu untuk kita baca. Maknanya macam mana kita sebut tadi? Amin, ditasydidkan mim. Jangan baca macam ni. Sebab apa? Ada ulama mengatakan syaz qiraat. Walaupun ada yang kata boleh. Ataupun amin. Jangan baca macam tu. Yang baca yang bolehnya macam kita sebut tadi. Amin ataupun amin ataupun amin, diimalahkan. Jadi ini contohlah. Dia ada beberapa cara lagi tuan-tuan sebenarnya dalam bacaan amin ini sendiri. Jadi yang biasa kita buat tu dah terbaik dah, insya-Allah. Sebab apa? Itulah merupakan lafaz yang paling fasih sekali. Macam mana paling fasih? Mad alif dan juga dipanjangkan bacaan mim tersebut dengan tanpa syaddah. Amin. Eloknya tu. Baik. Mengucapkan amin tidak membatalkan solat kerana diniatkan sebagai doa seperti mana disebut dalam kitab Al-Majmu'. Di dalam kitab disebut sekiranya seseorang mengucapkan amin ya rabbal alamin dan zikir lain adalah elok. Maknanya apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Dalam kitab susunan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan bahawa kalau kita mengucap ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin, boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab sebagai niat zikir boleh. Tapi kita tak buat lah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sembahyang seorang, terpulanglah nak buat. Terpulang nak buat, tak ada masalah. Tapi inilah yang disebutkan di dalam kitab Kalau kita sembahyang ramai-ramai, ya, kita tak buat lah. Sebab apa? Sebab bukan semua orang ada ilmu. Supaya amalan yang kita buat tersebut tidak menjadi fitnah. Terkadang orang tengok kita ni orang yang bermacam-macam latar belakang, ya. Setengah orang dia mengaji lebih, ada benda keadaan-keadaan yang dia buat yang menyebabkan masyarakat ni timbul fitnah. Sebagai contoh, saya ambil contoh lah tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai contoh, kita ada sembahyang sunat yang boleh kita qada. Contohnya apa dia? Sembahyang sunat fajar. Sembahyang sunat fajar ni sembahyang sunat yang ada waktu. Maka bila mana sembahyang sunat yang ada waktu, dia boleh diqada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi setengah orang bila mana dia tak sempat, selepas sembahyang subuh dia pergi sembahyang sunat. Bila mana dia sembahyang sunat, terkadang orang tengok ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang tu orang yang berilmu, tak apalah. Kalau kita tahu komuniti kita, kawasan kita ni ialah kawasan orang yang berilmu, kita pun sembahyang sunat 2 rakaat selepas sembahyang subuh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab orang lain tahu bahawa dia sedang qada sembahyang sunat fajar kemungkinan. Jadi kalau tempat yang agak, ya, orang yang kurang dari sudut majlis ilmunya, pengajiannya, kalau kita sembahyang selepas sembahyang subuh ni tuan-tuan dan puan-puan, ya,
dia akan pandang serong, pandang tidak elok. Dia ni kata apalah sembahyang sunat, jahil dan sebagainya. Jadi pada dia bawa mulut timbul fitnah, kita sembahyang tempat lain, carilah waktu lain insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sekadar ini dulu untuk perkongsian kita pada malam ni. Insya-Allah kita akan sambung di dalam pertemuan yang akan datang. Wa yu'amminu ma'a ta'mini imamih la qablahu wa la ba'dahu li khabari idza ammana al-imam fa'amminu. Kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Terima kasih pada semua yang bersama dengan saya pada malam ini. Terima kasih juga di atas perkongsian tuan-tuan dan puan-puan di wall dan di Facebook masing-masing. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.